Untuk kita memahami lebih lanjut berkenaan dengan proses yang sedang berlaku ketika ini, khususnya apabila melibatkan penyitaan sebuah premis dengan yang sangat besar, kita bersama-sama dengan Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksa Penipuan Bertauliah Malaysia Chapter. Terima kasih Datuk Seri bersama kita di waktu ini dan kita nak mulakan dahulu berkenaan dengan memahami apa sebenarnya berlaku. Tidak pernah sebelum ini dilaporkan penyitaan bangunan sehingga 60 tingkat dan perkara ini pastinya memberikan satu kejutan kepada rakyat Malaysia. Untuk kita memahami proses tersebut, mungkin Datuk Seri boleh berikan sedikit pencerahan. Hmm. Saya rasa yang terbaik biar SPRM menjalankan siasatan lah. Tetapi walau bagaimanapun, kalau kita lihat kepada satu situasi ya, di mana pada kebiasaannya SPRM akan menjalankan siasatan dan juga SPRM mempunyai kuasa lah untuk menyita apa-apa juga bangunan yang dikenaki ya, seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 38(1). Lah. Jadi kemungkinan besar ini adalah sitaan untuk menjalankan siasatan lebih lanjut. Jadi kita kena faham iaitu siasatan yang dijalankan oleh SPRM ni dia ada dua perkara. Yang pertama adalah untuk apabila ada kes ataupun satu lagi tak ada kes. Dan satu lagi yang kita perlu ingat ialah kadang-kadang ia untuk membersihkan nama jika sekiranya tidak ada bukti-bukti. Jadi sudah tentu selalunya SPRM akan menjalankan siasatan berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang ada dan juga kepada report yang sedia ada. Jadi itu merupakan prosedur. Jadi jika sekiranya kes ini kes baru, selalunya ia akan melibatkan, mereka akan merakam saksi-saksi yang berkaitan, mengambil dokumen dan juga melihat kepada akaun-akaun dari segi forensik dan tertentu. Dan satu lagi sudah tentu ia akan memberi satu keadaan di mana apabila semua saksi dirakam percakapan dan juga dipanggil, yang akhir sekali orang yang kena tuduh itu akan dirakam percakapan juga. Jadi yang paling besar proses di sini ialah dalam criminal justice system yang kita ada, iaitu agensi penguatkuasa iaitu SPRM. Dan selalunya file-file ini, bukti-bukti jika ada ataupun file ini akan diangkat kepada timbalan pendakwa raya. Jadi timbalan pendakwa raya atau pendakwa raya lah akan membuat keputusan sama ada apabila dibaca file itu sama ada kes tak ada kes. Jadi ini merupakan proses biasalah. Jadi lebih baik kita tunggu SPRM jalan kesihatan dan saya rasa kita tak perlu ganggu iaitu biar ia laksanakan secara profesionalisme dan juga jika sekiranya ada kes rasuah dan sebagainya ya mereka akan mendakwa ya. Jika sekiranya tidak ada sudah tentu ia akan bebas dan tidak akan didakwa. Menyebut berkenaan dengan penyitaan harta, sebelum ini kita pernah menyaksikan tindakan menyita harta boleh alih seperti beg tangan, wang tunai, yang mana perkara ini bahan-bahan kes ini dibawa dan dikeluarkan dan disimpan oleh pihak berkuasa. Tapi untuk kes menyebabkan penyitaan hak tak alih, harta tidak alih seperti Menara Ilham ini, Datuk Seri, adakah maksudnya keseluruhan bangunan itu tidak boleh lagi dibenarkan beroperasi untuk menjaga sebarang bukti ataupun keterangan yang perlu dijaga dalam proses penyiasatan oleh SPRM, Datuk Seri? Sepatutnya begitulah berdasar kepada Seksyen 381 ya. Maknanya barang-barang terutama sekali dalam pejabat ilham kan yang pengurusan tu sudah tentu ia tak dapat keluarkan apa saja yang dikena. Jadi ia akan memberi peluang kepada SPRM untuk melakukan kesihatan juga menjalankan kesihatan dengan lebih lanjut lah. Sudah tentu dalam proses seperti proses yang saya nyatakan tadi, ia tak dapat maknanya bangunan itu tak boleh diuruskan lagi tetapi ia adalah berada di bawah jagaan kerajaan lah, ataupun SPRM. Mhm. Dan di waktu ini, berapa lama jangkaan Datuk Seri proses ini akan mengambil masa? Adakah tumpuan siasatan adalah berkenaan dengan hak milik Menara Ilham ataupun soal sumber kewangan untuk membina Menara Ilham ataupun berdasarkan kepada apa yang ada di dalam premis Menara Ilham itu? Tempoh jangka masa siasatan itu adakah ambil masa yang singkat ataupun kita menjangkakan akan mengambil masa yang lebih lama, Datuk Seri? Ya, kita tak tahu sebenarnya apa sebenarnya kesalahan yang dilaku sebab ini
hanya kita membaca dalam akhbar. Tetapi sudah tentu apabila berlaku sesuatu, terutama sekali penyitaan bangunan tu, ia memakan masa. Sebab siasatan selalunya dilaksanakan dengan rapi. Nak rakam percakapan, nak lihat dokumen dan sebagainya. Kecuali kes ni dah lama dan juga rakaman-rakaman percakapan telah dibuat, hanya tunggu masa dan sebagainya. Jika ada kes, tak ada kes, itu dalam satu keadaan yang lain. Jadi jika sekiranya kes ini adalah satu kes baru, sudah tentu ia bermula dengan merakam percakapan saksi yang lebih ramai dan mungkin memerlukan masa. Kita lihatlah jika sekiranya ada kes dan sudah siap siasatan dan dia diangkat kepada pendakwa raya akan buat keputusan sama ada kes terhadap apa yang berlaku terhadap sitaan terhadap bangunan Ilham tu ataupun tak ada. Ini adalah orang yang paling berkuasa sekarang ialah Pegawai Negara, iaitu ataupun Pegawai Kanan Persekutuan ataupun DPP. Dan Datuk Seri, mungkin ini soalan yang bersifat kepentingan awam. Memandangkan di Menara Ilham itu juga ada galeri Ilham yang menjadi tempat untuk orang ramai datang berkunjung sebagai salah satu daripada pusat tarikan pelancong tempatan khususnya. Adakah Datuk Seri menasihatkan sepanjang proses siasatan dan penyitaan ini masih berkuat kuasa, orang ramai tidak wajar untuk mendekati bangunan tersebut walaupun ada pergerakan yang biasa di kalangan kaki tangan Menara Ilham? Saya rasa lebih baik biar SPRM menjalankan siasatan dengan telus. Dia SPRM melaksanakan tanpa gangguan, menjalankan siasatan tanpa gangguan, dan ini akan memberi lebih cepat siasatan dilaksanakan dengan lebih efisien dan cepat. Itu apabila persoalan yang ditanya tadi sama ada ia cepat tak cepat, ini berdasarkan kepada kerjasama orang ramai, kerjasama orang-orang yang kita siasat juga, kerjasama daripada pengurusan-pengurusan Ilham. Jika sekiranya kita bagi kerjasama, sudah tentu ia akan tak menyulit keadaan dan ia boleh dilaksanakan dan juga siap kereta siasatan itu dengan lebih cepat. Baik, terima kasih Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksa Penipuan Bertauliah Malaysia Chapter memberikan penerangan berkenaan dengan apa yang dijangkakan khususnya berkaitan dengan prosedur penyiasatan yang masih lagi berlangsung berkenaan dengan penyitaan Menara Ilham.